Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia. Wanakem dan channel dengan saya Konnichiwa. What's up guys? Bersama saya Kai Sensei guys, belajar akaun cara smart and easy guys. Okay guys, hari ini saya akan bincangkan tajuk catatan 4 iaitu buku catatan pertama dengan subtopiknya ialah buku tunai bahagian kedua guys. Okay guys, yang masih tak faham lagi mengenai buku tunai, tonton video sebelum ini dengan tajuknya buku tunai bahagian pertama guys. Bagi yang baru menonton video saya, jangan lupa like, subscribe dan share guys. Okay guys, apa kita tunggu lagi? Vamos! Okay guys, kita sambung buku catatan pertama, subtopiknya buku tunai pada bahagian kedua. Okay guys, hari ini kita tengok pada buku teks muka surat 120, kita lihat contoh 14 guys. Okay, kita tengok contoh 14. Okay, pada 1 Julai 2016 buku tunai pasar segah Hafsah yang menjalankan perniagaan kedai runcit menunjukkan butiran seperti berikut: tunai di tangan 2,800, tunai di bank 12,000. Berikut adalah dokumen-dokumen dengan penerimaan dan pembayaran tunai sepanjang bulan Julai. So, dapatkan, highlightkan dulu, tanda ataupun gariskan dulu maklumat penting seperti tarikh, kemudian nama perniagaan, okay? Kemudian kita jual apa? Perniagaan kedai runcit. Anggap soalan tu itu kedai awak. Okey, itu kedai awak. Okey, perniagaan kedai runcit atau barang niaga dia apa. Kemudian okey, kita masukkan dulu catatan pertama dia 1 Julai. Dia suruh buat buku tunai, okey. Format anda dah tahu. So kita rekodkan tarikhnya dulu. Okey, macam biasa kita tarikh. Bagi yang pelajar baru menonton video, sila lihat video bahagian pertama. Okey. Kita tulis tarikh dahulu sebab dia menjalankan perniagaan, dia ada baki seperti berikutlah. Tunai di tangan 2,800. Okey, kita tulis baki BB dulu. Kita masukkan 2,800. Tunai di tangan maksudnya tunai dekat kedai lah. Kita masukkan bahagian tunai 2,800. Kemudian kita masukkan tunai di bank, kita tulis bank 12,000. Okey guys. Okey, seterusnya dokumen yang pertama muka surat 120. Okey, ini adalah kelihatan cek pelajar mesti dah kenal dokumen. Okey. Kali ini kita tengok buku tunai bahagian kedua ni, soalan berbentuk dokumen. Bahagian satu hari itu videonya adalah senarai urus niaga. So ini adalah kelihatan cek, bermaksud kita telah keluarkan cek. Mula-mula kita pastikan berapa tarikh dia dulu, kena pasti maklumat penting. Kemudian siapa penerima dia, kedai Ramli. Kemudian kita keluarkan cek ni untuk apa tadi? Beli rak pameran. Okey. Seterusnya cek ni bernilai RM4,000. Banyak-banyak nombor tu awak tengok cek ini sahaja. Lain tu abaikan. Okey. Maksudnya cek ini bernilai RM4,000. Maksudnya RM4,000 telah dikeluarkan. Okey. Yang saya highlightkan, saya kotakkan tu adalah maklumat-maklumat penting. Okey, so buku tunai, anda kena tahu lah macam saya beritahu dalam video yang pertama. Okey. So, urus niaga ni, kita terima duit ke kita keluarkan duit. So, penerimanya adalah kedai Ramli. Okey, kedai kita adalah pasar segah Hafsah. So, kita keluarkan duit sebab bukan kita terima duit. Kita beli apa tu? Kita tengok. Untuk rak pameran. Rak pameran dikategorikan sebagai perabot. Okey, so kita rekodkan. Duit keluar, kita tulis masuk kredit. Okey. So, kita tulis 2 hari bulan. Kemudian kita masukkan maklumat dia, rak pameran kategori sebagai perabot. Jangan tulis rak pameran Okey, tulis perabot. Okey. Kemudian kita masukkan jumlah dia. Okey, sebab dia cek, okey, cek dah dikeluarkan. So kita masukkan RM4,000 bahagian bank. Okey guys. Next. Okey. Ini tadi saya sambung. Okey, perabot tadi RM4,000. Okey, sekarang dokumen yang kedua ialah resit rasmi. Okey, so kita dapat dokumen, kita highlight lah, kena pasti dulu apa dokumen ni, resit rasmi. Dan ini adalah dokumen asal. Okey, biasanya bila kita beli suatu barang, okey, kita akan dapat dokumen yang asal. Okey, contohnya anda pergi pasar raya kan.
anda beli alat tulis contoh di pasaraya, nanti cashier tu lepas awak bayar, cashier tu akan bagi awak receipt. Dia mesti bagi receipt asal salinan dia simpan. Okey, kemudian anda kena pasti, okey, beli pada siapa? Okey, syarikat peruncit Meishan. Okey. Kemudian nilai dia berapa 1160. Okey, beli apa? Beli barang niaga. Okey, kemudian anda bayar secara apa? Tunai ke bank? Di situ ada nombor cek. Okey, kalau ada nombor cek bermaksud ia adalah bank. Okey, anda bayar menggunakan cek. So urus niaga adalah bank. So di sini tulis belian barang niaga. Maksudnya belian tunai barang niaga lah. Okey, so bila beli barang, duit kita masuk ke keluar? Keluar kan? Okey, so bila keluar ialah kredit. So masukkan tarikh dulu 4 Julai 2024. Kemudian kita masukkan kita beli apa? Belian barang niaga, so tulis belian sahaja. Kemudian kita masukkan jumlah dekat bank sebab dia ada nombor cek dekat situ. Kalau tak ada nombor cek, kita masukkan dekat tunai. Okey, ini ada nombor cek, kita masuk dekat bank. So kita masukkan 1160. Okey, next. Dokumen seterusnya adalah voucher pembayaran. Okey, voucher pembayaran maksudnya kita keluarkan sendiri untuk kita lihat kita bayar untuk apa jika pihak penerima wang tersebut dia tak ada receipt. Okey. Jadi kita kena keluarkan sebagai rekod kita bayar untuk apa. So pertama nama dokumen kita kena tahu voucher pembayaran. Siapa yang keluarkan? Kita sendirilah. Ni kedai kita. Okey, kemudian tengok tarikh dia berapa bulan? 11 hari bulan. Kemudian kita tengok bayar untuk apa? Bayar sewa kedai. So kita kita keluarkan, kita bayar untuk sewa kedai. Okey. Voucher pembayaran ni kita buat pembayaran. Okay, kita bayar sewa kedai. So duit ni kita kemudian kita tengok berapa jumlah dia, 800 sahaja. So decide duit ni kita terima ke kita keluar. Kita bayar sewa kedai. So duit keluar. So kalau keluar adalah pembayaran. So ia terletak sebelah kredit. So rekodkan. Okay, kemudian lihat juga kat bawah. Lupa saya. Okay, tunai ke pakai cek? Dia potong nombor cek. So ianya adalah tunai. So rekodkan, tulis tarikh dahulu 11 hari bulan. Kemudian kita tulis itu sewa. Jangan tulis penuh-penuh, tulis apa perbelanjaan dia, sewa. Kemudian berapa jumlah dia? RM800. Kita tulis dekat tunai. Tu 2 arrow saya buat. Jumlah dia dengan sokongan dia. Sebab apa di kolom tunai? RM800. Okay guys, next. Okay, next adalah memo. Okey, memo. Okey, memo ni kita gunakan untuk merekod aktiviti dalam perniagaan maklumat dalam perniagaan. Dia untuk penggunaan dalaman. So, buku tu nanti kita sambung. Okey, first kita kena pasti dokumen dia adalah memo, kemudian kita pastikan betul kita yang keluarkan. So, berapa hari bulan dia? 20 hari bulan, kena pasti. Kemudian apa maklumat dia? Pemilik mengambil wang tunai. Oh, pemilik. Maksud kita kita ambil duit tunai berapa ringgit? RM400. Untuk apa? Menjelaskan bil telefon kediaman. Okey, bila menjelaskan bil telefon untuk kediaman, maksudnya untuk rumah kita, ia adalah kegunaan peribadi. Semua perkara urus niaga yang melibatkan kegunaan peribadi, kita kategorikan sebagai, kita panggilnya apa? Ambilan. Tak kira ambil duit ke, ambil barang niaga ke, kita panggil ambilan apabila ia digunakan untuk tujuan peribadi. So, bila ambil wang tunai untuk kegunaan peribadi, so duit dekat kedai kita tu, duit kita terima ke kita keluar untuk kedai tu, akaun kedai tu. So, ia adalah keluar lah. Sebab kita ambil buat keluar. So, kita tuliskan tarikh dia, kredit 20 hari bulan. Kemudian, kita masukkan rekod dia ambilan. Okey, nama dia ambilan. Kemudian kita masukkan tunai. Sebab jika ambilan tunai RM400 nilai dia. Okey. Next. Resit rasmi sekali lagi. Okey. Sambungan dia kita tengok. Kena pasti dokumen dia apa, resit rasmi. Kemudian dia adalah salinan. Okey, maksud salinan kita yang keluarkanlah. Okey, pasal Segah Hapsah.
Okay, ni kedai kita lah kan, kita keluarkan. So, apa kita rekod kat sini? Kita terima duit pada Ismail dan anak-anak trading. Okay, kemudian ada maklumat di situ, diskaun tunai RM100, kita bagi dia diskaun RM100. Kemudian untuk apa? Menjelaskan hutang pada 30 Jun. So, dia ini adalah akaun belum terima kita. Okay, maksudnya dia pernah berhutang dengan kita, sekarang ni dia dah bayar hutang. Bila dia dah bayar, kita keluarkan receipt. So, berapakah nilai dia? RM900. Dia bayar cara apa? Tunai ke cek? Cara cek, sebab di situ ada nombor cek. Okay, kemudian kita record. Okay, kita record. Okay, kita record. Okay, tarikh je. Record sebab kita terima duit kan. Sebab diterima daripada Ismail and anak-anak. So, kita terima duit. Okay, bila kita terima duit, kita keluarkan resit rasmi bahkan salinan. Okay, sebab kita terima. So, ia adalah debit. So, tulis tarikh dia 22 hari bulan. Kemudian, kita terima daripada siapa? Tulis nama Ismail and anak-anak trading. Sebab kita nak tahu siapa yang dah bayar hutang kita ni. Okay, sebab itu nak tolak dalam akaun dia. Ismail dan anak-anak trading. Tulis ikut nama dia. Kemudian dinyatakan situ ada diskaun diberi. Okay, kita masukkan diskaun juga RM100. Okay, kemudian masukkan nilai dia RM900 lebih bahagian bank sebab ada nombor cek di situ. Okay, RM900. Senang je guys. Okay, next kita tengok dokumen seterusnya. Slip daftar tunai. Okay, sambungan buku tunai tadi. Okay, kemudian first kita tahu nama dokumen. Okay, kemudian siapa yang mengeluarkan dia. Okay, slip daftar tunai ni. Lepas tu kemudian kita tengok tarikh. Okay, so kita beli apa? Lihat dulu butiran dia. Okay, kita beli ni barang niaga lah. Kita kedai runcit kan, jeruk buah, minyak masak, rempah kari kita beli. Okay, so kemudian kita tahu berapa jumlah dia. So kita ambil jumlah 420. Okay, kita ambil 420. So, kita ini pemborong ekonomi Ahmad Mazlan ni, kita tak ada hutang ke apa ni, beli daftar, slip daftar tunai bila kita beli secara tunai. Okay, kita keluarkan duit secara tunai lah, duit cash. So, kita rekodkan bagaimana, maksudnya bila kita keluarkan duit, buku tunai kita tulis sebelah kredit lah, sebab duit kita keluar. Okay, kita beli barang, duit keluar. Okay, duit company kita keluar, so kita masukkan bahagian kredit 26 hari bulan, tulis tarikh dia. Kemudian kita masukkan, kita beli apa tadi, ini adalah barang niaga, so kita tulis belian. Okay, seterusnya butir belian, kita masukkan jumlah dia. Okay, jumlah dia 420. Sebab slip daftar tunai dia adalah tunai. Okay, dia tak ada nombor cek ke apa, tak ada kat situ. So 420 guys. Okay, yang penting anda kenal dokumen. So decide sama ada ini duit saya terima ke duit saya keluar. Kalau terima kita masuk bahagian debit, kalau keluar bahagian kredit. Okay, next. Okay, memo. Okay, ini adalah memo. Okay, sama juga untuk kegunaan dalaman perniagaan, dia record. Okay, kita sambung. First, kita kenal pasti dokumen dia, kemudian tarikh dia, kemudian apa perkara dia. Rekodkan cek daripada Ismail dan anak-anak berjumlah RM900 dengan nombor cek yang dipulangkan oleh pihak bank dengan perkataan rujuk kepada penyuruh bayar. Bila cek tulis rujuk kepada penyuruh bayar ni, maksudnya cek tak laku ataupun cek tendang, cek tu tak ada duit. Cek tadi tu. So, tadi kita dah rekod 22 hari bulan tu, kita tengok buku tunai kat sebelah tu, 22 hari bulan kita dapat duit RM900. Okay? Tapi sebenarnya dia bagi cek. Tapi cek tu tak ada duit. So, kita kena keluarkan balik duit daripada bank tu. Dalam rekod lah. Okay? So, maklumat penting RM900, pastikan dia nombor cek dia ada. Okay? Kemudian, maklumat penting rujuk pada penjuruh bayar, maksudnya cek tendang lah. So, duit dalam bank tadi kita dah rekod masuk kan, 22 hari bulan tu kita kena keluarkan balik. So dia tuliskan dia punya tarikh 28 hari bulan, dia nak keluar kredit. So next, dia dah pergi dekat, tulis nama dia Ismail dan anak-anak trading. Okay, tulis nama dia kat situ. Okay, tak tulis cek tak laku pun tak apa.
Okay, penting nama akaun belum terima tu siapa. Okay, kemudian kita ambil nilai dia. Okay, RM900 dah nyata kat situ dah. Ada nombor cek bank. So, kita masukkan dekat situ. Okay guys. Senang je. Okay, next. Ini adalah slip deposit bank ini dokumen dah kenal lah. Bank, kita boleh dapati di bank. Maksudnya duit yang dimasukkan. So, kita tengok maklumat pertama. Nama bank tersebut. Okay, confirm ni slip bank. Kemudian, tarikh dia. Kemudian kita tengok berapa jumlah dia. 1,200 jumlah bersih dia. Okay. Kemudian siapa yang masukkan? Oh, kita sendiri yang masukkan. Nama kedai kita kan Pasar Segahap Shah. So maksudnya kita ambil duit pada kedai, kita bawa pergi bank, masukkan duit dalam bank. Nak masuk duit dalam bank, kita kena isi slip deposit bank lah. Ini slip deposit bank. So ini bukti je lah. Bukti urus niaga tersebut berlaku. Maksudnya kita ambil duit kat kedai, kita bawa masuk ke dalam bank. So dari si borang ni, so kena record. Pertama kita ambil duit pada kedai, kita bawa keluar. Okay, so first duit kita keluar, maksudnya buku tunai kena kredit lah, keluarkan duit. Duit nak pergi mana, berapa hari bulan? 29 hari bulan. Duit tu nak pergi mana sebenarnya? Bayar pada siapa? Okay, bawa masuk ke dalam bank. Okay, duit tu pergi ke bank. Okay, kita bawa duit dalam bentuk apa? Kita bawa duit dalam bentuk tunai, 1,200. Duit tunai kita berkurang, duit tunai kat kedai berkurang. Sebab kita ambil duit tunai tu, kita bawa masuk ke dalam bank. Okay, kemudian selesai. Jadi ini dipanggil catatan kontra. Kita tulis K dekat bahagian folio. Okey, kita tulis bahagian K dekat bahagian folio. Kontra maksudnya kena tulis dua kali lah. Satu sebelah debit, satu sebelah kredit. Okey, so tarikh yang sama. Tengok bahagian debit 29 hari bulan. Okey, terima duit daripada siapa? Daripada tunai. Dari akaun tunai kita. Okey, so duit dalam bank kita, tulis kontra dulu, pindahkan. Kemudian masukkan bahagian bank 1,200 sebab duit tadi masuk dalam bank. Okey, 1,200. So dalam bank kita bertambah 1,200. Okey, kena tulis dapat duit pada siapa, pada tunai. Okey, 1,200. Jangan lupa tulis K. Kedua-dua catatan ni mesti tulis. Ini ada folio ada K. Okey, kena betul baru dapat markah guys. Kalau satu je tak dapat. Okey, next. Okey. Ya, resit rasmi. Okey, sama. Tengok nama dokumen, kena pastikan dia ada apa asal. Asal maksudnya kita bayar. Kita dapat yang asal. Okey, siapa keluarkan? Syarikat Peruncit Meishan. Okey. Kita yang bayarkan, confirm. Okey, kita bayar. Kemudian kita dapat diskaun 340. Bayar untuk apa? Menjelaskan hutang. Okey. Berapa banyak hutang kita bayar? 3,400. Secara tunai ataupun secara cek? Secara cek. Sebab ada nombor dokumen. Jadi benda-benda ni pelajar perlu highlight guys. Okay guys. Kemudian kita merekodkan dia. Macam mana nak record? So, kita menjelaskan hutang. Duit kita bertambah ke berkurang? Duit kita masuk ke keluar? So, kita bayar, kita keluar. So, ialah kredit. So, tengok tulis tarikh je. Okay, 30 hari bulan. Bayar pada siapa? Kita tulis bayar kepada Syarikat Peruncit Meishan. Kita kena tahulah kita bayar pada siapa. Nanti nak rekod. Okey. Okey, folio tu abaikan ya. Saya tak ajar folio sebab kadang-kadang dia tak ada markah, tapi untuk kerja khusus wajib tulislah. Okey, dalam Excel tak perlu tulis. Okey, tak ada markah. Okey, so next. Kita masukkan diskaun. Ada diskaun, kita masukkan diskaun. Okey, 340. Okey, diskaun diterima, kita terima diskaun. Kemudian pembayaran dia 3,400 kita rekodkan di bahagian bank. Sebab mana ada bank? Sebab bawah dia ada nombor cek. Kalau tak ada nombor cek, kita rekod dekat kolom tunai. So ini adalah ada nombor cek, kita rekod bahagian bank 3,400 guys. Senang je guys. Okay. Okay, next. Semua urus niaga kita dah rekod. Sekarang kita nak tutup buku tunai ni, kita nak imbangkan. First, mula-mula kita buat apa? Kita jumlahkan bahagian debit dahulu, iaitu diskaun diberi. Kolom diskaun diberi tu kita jumlahkan. Kita turunkan kat bawah RM100. Kemudian diskaun diterima bahagian kredit pun kita turunkan 340. Ini tak seimbang tak apa. Yang penting kita jumlahkan saja. Okay. Sekarang part yang paling penting. Okay. Sekarang kita masukkan jumlah, kirakan jumlah kolom tunai bahagian debit dahulu. Okay. 2,800 tambah 640.
kita dapat 3440. So 3440 ni, okey, bahagian debit ni kita pindahkan ke bahagian kredit, jumlah dia sebagai 3440. Okey, biasanya tunai lebih banyak lah bahagian debit. Okey, so dan dah dapat 3440 kita dah pindahkan. Kemudian tengok pengiran kat bawah 3440 tolak 2830. Mana datang 2830 ni? Okay, dia datang dekat highlight warna pink ni guys. Okey, jumlah dia. Okey, tengok. 800 tambah 400 tambah 420 tolak tambah 1200 dapat 2840. So kita tolakkan jumlah tadi 3440 tolak 2830. Kita dapat jawapan 620. Maksudnya ada duit lebihan lah. Kita duit dekat buku tunai kita, dekat kedai kita ada 3440. Kita dah belanjakan 2830. So bakinya ada 620. So kita rekod situ 620. Ini dipanggil apa? So kita tulis kat situ 31 hari bulan. Ini bulan apa? Julai. Julai 31 hari bulan. Tulis baki HB. HB tu adalah short form bagi hantar bawah. Tulis HB. Okay, selesai. Kemudian kita jumlahkan bahagian bank pula. Bahagian debit kita jumlahkan dulu. Okay, kita conteng kat tepi lah. Kat mana-mana pun tak apa. Jumlahkan. Kemudian kita dapatkan bahagian debit berapa? 14,100. Kemudian jumlahkan bahagian kredit. Berapa? Okay. Letak sebelah dia 9490. So jumlah mana yang lebih banyak? 14,100 ke 9490? So 14,100 lebih banyak. So dia akan menjadi jumlah imbangan. Okay. So tuliskan bahagian debit tu dulu 14,100. So dia lebih banyak, kita pindahkan ke ujung sekali. Bahagian kredit 14,100. Okay, sebab jumlah dia paling banyak. So duit dalam bank kita pada awal jumlah dia 14,100 dan kita telah belanjakan 9490. Kita tolak. Okay. Tolak, kita dapat 4640. Maksudnya baki duit dalam bank kita tinggal 4640. Kita tulis dekat atas tu 4640. Selesai guys. Okay. Dah sudah. Kemudian kita kena pindahkanlah untuk bulan yang baru. So bulan yang baru kita pindahkan tadi bahagian kredit tu, tunai dengan bank tu, baki HB tu kena pindahkan. Untuk bulan yang baru kita pindahkan bahagian debit lah. Okay. 620 tu kita pindahkan kolom tunai juga, bank ke kolom bank. Okay. So ini kita panggil apa? Kita buat tuliskan tarikh Ogos 1, bulan yang baru. Kemudian kita tulis baki bawah guys. Okay guys, itu sahaja guys. Senang sahaja. Okay, bagi yang masih tak faham, okay, sila rujuk video bahagian yang pertama. Okay, bagi yang baru menonton video ni, jangan lupa like, subscribe dan share guys. Okay, sila like. Kemudian komen dekat bawah kalau video ni membantu anda. Okay, okay, ada apa-apa soalan boleh tanya di bahagian komen. Okay guys, terima kasih. Sampai jumpa dan jumpa lagi. Bye bye. Adios.